Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya nak terangkanlah tentang penyediaan pakej kesahan pakar, iaitu apa yang perlu kita beri kepada pakar. So anggaplah kita ni pakar dan kita terima dokumen daripada pelajar. Awak sendiri, awak ialah pakar, awak terima dokumen daripada pelajar untuk disahkan. Jadi awak, apa yang perlu awak ada? So kita ni sebagai pakar, kita nak tahulah pelajar buat apa. Dan oleh sebab dalam keadaan pandemik ni, kita naklah pelajar explain kepada kita dia buat apa. Janganlah main bagi je kan. Main bagi je nak sahkan tapi tak tahu nak sahkan apa. Jadi dalam pakej kesahan ni ialah apa benda yang dokumen yang perlu kita beri kepada pakar supaya pakar dapat menilai dengan baik. Bukanlah sebab nanti kan awak main bagi je, emosi kita terganggu sebab tak cukup maklumat kan. Dan disebabkan itu mungkin tak sah lah sebenarnya, walaupun pakar tu kata sah, sebenarnya tak sah sebab pakar malas nak layan dah. Jadi awak ambil semua ni, awak download semua sekali, kecuali yang ini sebenarnya awak kena download dalam bentuk doc lah. Jadi kita tengok satu persatu so yang pertama, info kepada pakar. Bila awak klik kat situ, saya kat sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So yang kuning-kuning ni awak tukar kepada awak punya maklumat. Awak tukar kepada maklumat dia, menjalankan kajian tajuk awak. Jadi kita pohon orang yang nak sahkan muka dan kandungan produk. Produk ni tak kira lah awak ada guna, awak hasilkan kit ke, awak hasilkan ABM ke, jadi semua tu kita rumuskan sebagai produk. Kemudian kesahan muka dan kandungan soal selidik persepsi kebolehgunaan. Jadi lepas tu awak gantikan yang ini kepada awak punya link, which is link yang pakai kesahan lah. So benda-benda semua ni awak masukkan dalam link awak sendiri. Dan dia mengandungi apa? Dia mengandungi video penerangan kepada pakar. Nombor 2 ialah kesan muka dan kandungan produk dalam PDF dan doc, sebab ada yang pakar yang suka guna doc, ada yang guna PDF, jadi kita bagi option. Kemudian 4 ialah video yang menunjukkan macam mana nak membuat awak, nak melakukan awak punya produk tu lah, nak mengendalikan produk awak tu. So mesti ada manual dia ataupun panduan. Jadi dapat dalam bentuk video, PDF. Lepas tu soal selidik persepsi kebolehgunaan. Ini ialah produk lah. Kita umumkan dia. Saya nak umumkan dia. Saya banyak pergi semua sekali produk. Lepas tu nombor telefon awak. So ini ialah kosong. Maknanya kosong tu ialah apa yang sepatutnya pakar tu akan tengok lah dari semula, apa yang patut dibuat. Lepas tu awak buat video penerangan kepada pakar, seolah-olah awak menerangkan kepada dia apa yang pakar tu patut lihat. Jadi download semua ni, yang video ni awak gantilah video awak. Awak so macam ni, contoh yang lepas dia menerangkan video penerangan. So seolah-olah dia sedang berdepan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Faiz bin Syahadin. Nombor metrik D20172080258. Contoh kit pelancar pemasangan dan kit yang terlibat di dalam roket air ini. Apa yang awak buat? So video awak buat tu pastikan dia kurang daripada 50 MB. Dah kurang daripada. So ini saya ada dua video. So video tu mesti kurang daripada 20 MB. Sebab apa? Kalau awak buat besar, berat nanti susah nak tengok. Padahal sama je bendanya, tapi awak buat so awak kena reduce dia punya video tu. Seterusnya ialah borang kesahan produk. So borang kesahan produk ni, awak klik So ini kita nak sahkan apa yang awak bangunkan tu.
kit ke, modul ke, whatever yang awak bagi nama tu, kita bagi di bawah kategori produk. Jadi apa yang ada dalam borang kesan produk ni? Okay, awak pun awak boleh ambil semua, awak ambil template ni tapi awak ubah yang kuning-kuning ni. Okay? Jadi tak payah nak letak logo ke apa benda tu, tak payah. Buat terus macam ni. Awak boleh ambil semua ni, awak hanya tukar dekat nama awak, nama metrik awak, program awak, tajuk kajian awak, tujuan produk. Tujuan produk ni penting, dia tak sama dengan tujuan kajian. Okay. Tujuan produk ni oleh sebab dalam kajian si Faiz ni, Abu ni, dia nak buat pelancar roket untuk guru pelatih. Kan? Jadi produk tu untuk membantu guru pelatih. Kan? Jadi apa, bila awak buat satu benda tu untuk apa? Kalau awak kata untuk pelajar, mestilah awak nak kena bagi persepsi kebolehgunaan tu kat pelajar. Masalahnya, kalau awak buat benda tu untuk guru pelatih, awak kenalah bagi persepsi kebolehgunaan tu kat guru pelatih. Jadi, tujuan awak membangunkan produk tu ialah untuk guru pelatih menggunakan produk itu untuk mengajar. Jadi, kita kena matchkan lah bahawa produk kita tu yang kita bangunkan tu memang sekarang ni semua orang memang guru pelatih lah kan. Jadi kita kena pastikan bahawa produk kita itu ialah untuk kegunaan guru pelatih mengajar topik tertentu. Topik apa? So awak kena secara jelasnya ayat tu awak tak boleh setiap kali tanya berubah. So ayat tu awak statekan produk tu dibangunkan untuk apa. Dia berbeza dengan tujuan kajian. Tujuan kajian first ialah membangunkan produk tu. Kedua, menentukan persepsi kebolehgunaan. Itu ialah tujuan objektif kajian. Tapi objektif produk tu, bila awak bina produk tu, awak nak bagi dekat siapa untuk dia buat apa. Okay. So letak nombor telefon awak dan nama saya semua. So yang kuning-kuning ni ialah awak kena tukar lah according to awak punya produk. Okay, so produk ni dibangunkan dengan konsep DIY, produk yang si Faiz buat lah. Kalau awak punya tu, awak buat konsep apa? Konsep kolaboratif ke, konsep demonstrasi ke, awak kena explain, menuliskannya. So, benda yang sama, pastikan sama dengan video tu. Janganlah kejap video tu cakap lain, ni cakap lain. Okay, kena konsisten, sentiasa konsisten. Kalau tak konsisten tu yang ditanya, diacah-acah oleh penilai, awak dah gelabahan. Okay. So, tentang produk, lepas tu tentang borang kesahan ni. So, ada kesahan muka produk, kesahan kandungan produk. Saya tulis kesahan kandungan produk, lepas tu ada perakuan pakar. Jadi, pakar tu dia akan ada nilai 4 nilai kat sini. So, awak guna semua samalah produk-produk kan. Jadi, pakar akan buat. So, dia ni ulasan dia. Sama ada nak mengulas ataupun tak lah. Dah bergantung kepada dia. Okay, so bahagian A, kesahan muka, lepas tu kesahan kandungan, lepas tu perakuan pakar. So, itu saja, simple. Okay, ini untuk orang kesahan produk. So, produk tu mesti sah dari segi rupa bentuk dia, which kita panggil dia kesahan muka. Lepas tu dia mesti kesahan dari segi kandungan dia. So, kandungan dia tu mesti menepati apa yang awak nak ajar ataupun awak nak guru pelatih tu ajar apa tujuan dia. So kena pastikan itu betul lah kan. Okay, itu kesahan muka produk, kesahan produk kesahan produk. Okay, save dulu, tak apa lah. Okay, lepas tu saya buat dalam bentuk PDF juga kan, supaya apa tu ada pilihan lah. Kemudian apa ni, anak-anak ni ada virus ke apa. Okay, lepas tu kesahan soal selidik pula. Kesahan soal selidik ke persepsi kebolehgunaan. Tengok dalam dia. Okay, so pastikan borang kesahan soal selidik persepsi kebolehgunaan. So tadi tu kesahan apa? Kesahan produk. Sekarang kesahan soal selidik persepsi kebolehgunaan. Okay, keperkaran belum untuk menilai. So awak sama juga boleh guna yang ni dan awak hanya tukar bahagian ni saja. Ini tukar bahagian tu. Lepas tu tentang soal selidik tu. So selidik yang ini berdasarkan kepada soal selidik yang asal di use. Okay, awak boleh dapatkan dia punya paper yang asal. Dia gunakan 7 mata. Sebanyak 1 hingga 7. Okay, daripada sangat setuju kepada sangat setuju.
So dia takrif, apa yang kita takrifkan sebagai persepsi kebergunaan ialah pandangan pengguna sasaran terhadap penggunaan, sorry ni saya kena ubah ni, penggunaan produk dari aspek kebergunaan, mudah guna, mudah belajar dan kepuasan. Ini kita panggil dia sebagai konstruk. Okey, ada 4 konstruk dalam kebergunaan ni. Jadi rater akan bagi 1 hingga 4. So dia akan menilai pertama sekali ialah kesan muka. Jadi kesan muka ialah rupa bentuk soal selidik tu. Jadi nak tengoklah soal selidik tu. Kalau nak tengok soal selidik tu, kita kena bagi link. Okey, so dalam kes saya ni saya buat. Jadi awak kena buat sendiri. Saya tak nak bagi awak kopi daripada saya, cuma awak kena buat sendiri form tu. Okey, awak salin dia belah. Okey, so ini formnya supaya kita nak tengok kesan muka ni lah, nak tengok awak punya soal selidik tu macam mana rupa bentuk dia. So nak tengok lah, so awak ubah lah benda-benda ni, awak ubah balik. So awak buat sendiri awak punya form. Awak punya tu apa, modul ke apa. So yang ini contoh untuk pelancar roket. Awak boleh tiru semua sekali, tapi awak kena modify lah berdasarkan awak punya ni. Okey, jadi ini email, buatlah boleh tiru semua. Awak tengok ada skala 1 hingga 7. So kenapa skala 1 hingga 7? Dia ada sebab dia. Sebab dia nak analisis nanti kelompok alfa, dengan dia ada analisis purata dan sebagainya. Itu menyebabkan kita kena perlukan lebih daripada 4. So skala dia kena banyak. So dia ada kat sini ada 4 konstruk. U ni ya usability, E ni easy of use, tak silap saya lah, saya tak lupa. Okay, so lepas tu kenapa E? Saya silap lah ni. E ke? Silap je. Okay, ini S, satisfaction kan. Okay, saya buat lagi. Saya silap kot kan. Okay, kesilapan tu biasa. Tu sebab kena penting ni kesahan. Sebab pakar akan tengok balik. Akan tengok ada silap mana-mana ke, salah eja ke. So itu sebab ada dekat dalam kesahan, dekat kesahan muka soal selidik ni, bebas kesalahan ejaan, bebas kesilapan teknikal. So nak tengok dari segi macam tadi tu nampak macam dah dapat detect lah. Walaupun so bila saya buat tadi saya tak detect, sekarang saya dah detect ada kesilapan teknikal. Kat mana tadi? E11 ni E lagi kan. So sepatutnya apa? Tengok. Sepatutnya U E easy of use. Ni easy of learning. Oh, saya kena ubah lah. Saya nak ubah ialah ini L lah. Saya ubah ini L lah. L. So kita kena ubah kat situ. So oleh itu saya pun kena ubah kat sini jugalah. Jadi nak ubah macam mana ubah? Nak ubah ni sikit. Okay. So kat mana tadi tu? Kat sini L. L1, L2. So itu pentingnya kesahan. Kesahan maksudnya pakar akan tengok bagi semua dari kesilapan teknikal kita supaya kita punya instrumen soal selidik tu sah dari segi rupa bentuk muka dia tu. Maknanya memudahkan responden untuk menjawab. Okay, so itu ialah tadi apa? Kesahan soal muka face, rupa bentuk dia. Seterusnya ialah kandungan. So dari segi kalau kesahan kandungan soal selidik ini, pakar akan tengok sama ada instrumen tu sesuai ataupun tidak. Okay, so asal instrumen ni ada 30. Jadi bergantung, benda ni memang bergantung kepada produk awak. Okay. So ada item-item ni yang mungkin pakar tak setuju, bergantung kepada awak punya jenis produk kan. So mungkin dia akan katakan dia tak nak E1, E2 ni tak sesuai, which is dia akan tandakan nombor 2. Nombor 2 maksudnya nanti untuk pilot test selepas kesahan ni awak akan buat kajian rintis. So bila buat kajian rintis tu awak akan buang instrumen tu sebab pakar kata instrumen
dia akan buang item tu. Jadi pakar akan, katalah dia kata yang ni tak sesuai, dia akan tandakan nombor 2. Okay kan, tapi bukan seorang pakar lah, awak kena bagi 3 pakar lah kan, 3 pakar. Jadi berdasarkan 3 pakar tu nanti awak akan buat pengiraan indeks kesahan kandungan CVI, Content Validity Index. Awak akan kira, jadi kalau nilai dia kurang, awak kena buang item tu. So daripada 30, selepas proses kesahan ini, kemungkinan dia berkurang. Kemungkinan dia berkurang bergantung kepada projek awak tau. Sebab setiap item ni tak sama, walaupun asalnya soal sedik yang 30, tapi bila awak punya kesahan, mungkin ada item-item yang tak sesuai dengan awak punya produk. Jadi kat situ akan kurang daripada 30. Dan ada juga kemungkinan dia akan memberi ulasan which is dia kata ayat ni tak sesuai. So awak akan ubah lah. Itu maksudnya setiap orang, walaupun asalnya kita ni asalnya daripada soal sedik use, tapi selepas kesahan setiap orang kemungkinan akan lain-lain sebab adaptasi mengikut produk masing-masing. Jadi mungkin ada 2 kemungkinan, which is item berkurang ataupun item berubah struktur ayat dia. So yang ini ialah struktur ayat yang ini sebenarnya saya buat daripada yang saya bagi hari tu kan. Saya ada bagi survey macam mana awak translate kan, jadi saya telah merumuskan translation itu, dan ini bukanlah yang terbaik. Jadi kita perlukan lagi pendapat pakar untuk memperbaiki ayat ni. Okay. Sebab dalam bahasa Inggeris ni it. Bila it, dalam bahasa Melayu kita guna ia ataupun ianya. Okay. Kalau ia ni sebenarnya penggunaan perkataan ia tu tak sesuai sebab kita jarang sebenarnya guna ia tu. Okay, jadi ia tu actually refer kepada produk tu lah sebenarnya. Okay. Jadi kita tak macam ianya. Kalau ada ia tu kata ganti dah ketiga kan, dia kan. So ada ke dianya? Kalau dianya tak ada, ianya sebenarnya tak ada tau. Ianya. Tak ada. Perkataan tu tapi tak ada. Salah dari segi bahasa. Jadi kita patut refer it tu pada produk tu. Okay, so sometimes kita kena ubah struktur ayat tu supaya lebih difahami. Okay. Alright. So dia akan buat semua ni, lepas tu dia akan mengulas, lepas tu dia akan memperakukan tanda tangan, nama, institusi pengalaman, anggaran dan telefon. Okay, itu saja. Kan? Okay, soal sedik. So itu nombor 3. Seterusnya nombor 4. Okay, nombor 4 ialah manual produk awak tu. Macam dia ni manual pemasangan lah. Jadi awak kena buat satu video bagaimana awak punya produk itu digunakan. Dari segi video dan juga dari segi produk. Okay, salah ni buat PDF kan. Okay, pastikan dia kurang daripada 30 MB, 50 MB. Lepas tu manual awak punya, sama ada manual ataupun panduan ataupun apa-apalah, maknanya mengumpat ni lah awak punya, mengumpat tu ialah awak punya produk. Okay, awak punya produk sendiri. Okey, yang nombor 5 ialah soal sedik kebolehgunaan, which is benda yang sama dengan link tu. Jadi yang link ni kan, link ni awak print as PDF. Jadi pakar pun boleh tengok lah dari segi, so dia sama je dalam bentuk PDF. Okay, kan sama je. Okay, so kalau awak tengok kepada saya punya soal sedik yang saya buat ni, saya tak ada tanya pasal jantina. Perlu ke jantina? Kalau dalam soal sedik, awak kena tanya benda yang relevan. Kalau awak tak gunakan data tu, buat apa awak tanya? Tanya umur lah. Okay, so saya ni menggunakan, saya ada satu item ni which is PPG. So apa gunanya sebenarnya PPG ni? Sebab kebanyakan guru pelatih mesti ada pengalaman di sekolah. Barulah dia boleh membantu kajian kita dari segi kebolehgunaan tu. Sebab dia ada pengalaman di sekolah. Kalau dia tak pernah pergi semua ni, dia pengalaman dia berbeza. Orang yang pergi PPG 1 dengan orang PPG 2, orang yang dia punya pandangan dia berbeza terhadap satu produk pendidikan tu. Jadi itu ada kenapa kita tanya benda ni. Okay, so awak tanya benda yang tak ada kaitan buat apa? Kan kaum tanya Melayu Cina buat apa? Kan? So bila kita buat soal sedik, kita kena buat sesimpel mungkin dan kita tanya benda yang penting je. Kalau tak
benda tu tak penting, tak payah tanya. Dia akan menyemak dan so sedikit. Okay, jadi so selepas awak dah ada semua ni, okay, kalau awak dah ready semua tu, apa banyak sangat ni virus tu. So awak ada file ni semua kan, so awak dah ada link, awak boleh bagi kepada pakar-pakar. So selepas daripada dapat jabatan ni, awak akan buat pilot kajian rintis. Okay, so ini ialah untuk kesahan, proses kesahan. Kesahan next ialah proses ke boleh proses ke pilot test ataupun kajian rintis. So saya harap semua orang boleh follow macam ni, sebab ramai pelajar, sebab saya ramai pelajar lah, ini memang ramai. Jadi saya harap semua orang boleh follow this step nicely. Okay, pastikan format betul, janganlah salah eja, jangan cuai. Okay, terima kasih.